Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua para penonton live session pada malam ini. Hari ini kita akan ada tetamu khas dari Public Gold di mana tajuk kita akan dikupas oleh seorang authorized dealer berkenaan emas iaitu saudara Abdul Rahman Al-Amin. Oleh hal yang demikian, saya akan berjemput beliau untuk masuk ke sesi live bersama-sama agar kita dapat membahaskan topik kita pada hari ini. Okay, Assalamualaikum. Okay. Test, sebelum tu test mic, dengar tak? Okey, boleh dengar. Mic boleh dengar? Okey, boleh. Jelas. Okay. Boleh sambung. Okey, Assalamualaikum Rahman. Okay. Sekejap, saya tengah set up, belum settle lagi. Okey. Boleh dengar? Kalau macam ni boleh dengar? Boleh dah. Okay, buat macam ni lah. Dia tak clear sangat. Jelas? Tadi clear. Sekarang dah Tadi clear? kurang sikit. Sekejap Nak pakai mic sekejap. Sekejap set up. Okey. Saya try pakai ni. Okey, Syah Abdul Razak, hari ini topik kita adalah berkenaan kepentingan kesedaran pelaburan emas. Jadi, sementara menunggu saudara Rahman kita untuk set up, jadi saya nak perkenalkan kepada semua, topik kita pada hari ini adalah berkenaan dengan emas ataupun berkenaan dengan kewangan. Jadi, Rahman, dah okey ke tu? Boleh, dengar? Boleh lah. Boleh jelas? Boleh, jelas? Boleh, jelas. Okey. Okey, Rahman. Boleh start. Apa khabar, Rahman? Sihat. Muhammad sihat, Muhammad? Alhamdulillah sihat. Macam mana dengan PKP? PKP macam ni lah, duduk rumah, kita buat apa yang patut. Jadi, saya teruskan ya. Okey, Rahman. Selalu tengok kat newsfeed, Rahman selalu post pasal emas dan ada buat kelas di KG dan sebagainya. Jadi boleh tak pada awal-awal ni Aman ceritakan tentang pengalaman Aman dengan emas dan kenapa Aman memilih emas sebagai untuk menambah pendapatan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada saudara Muhammad dan invite saya untuk bagi sedikit perkongsian lah. Dan selamat datang pada mana yang live tu, kita nampak ada 12 orang bagus. Dan saya ucapkan tahniah siapa yang join live malam ni. Jadi sebelum kita masuk pada topik kita, saya nak introduce dulu diri saya. Nama saya Abdul Rahman Al-Amin Ismail dan saya berasal daripada Jitra Kedah dan kami sebenarnya sama-sama mahasiswa di Universiti Utara Malaysia dengan saudara Muhammad lah. Jadi macam mana saya boleh berkecimpung dengan pelaburan emas ni ataupun saya memilih pelaburan emas ni adalah sebenarnya saya mula minat tentang emas ni sejak tahun 2011 lagi. 2011 masa tu kita umur berapa, Muhammad? Kita umur 14 tahun. Kami sebaya. 14? Oh, Muhammad tu 11 tahun. Muhammad 97 Sem 6.
Tak tahu lahir, 97. Tahun 97, 97. Saya 98. Masa tu saya 2011 saya kelas 1. Jadi masa tahun 2011 tu dia ada satu buat seminar tau di masjid ni, satu masjid. Dan lepas habis seminar tu orang yang bagi ceramah tu dia ada buat jualan lah. Dia jual 1 dinar emas. 1 dinar emas ni berarti 4.25 gram. Bentuk dia lebih kurang macam ni lah. Tapi bukan macam ni lah, yang ni yang Fabigo ya. Jadi bila saya tengok, saya tertarik lah tengok dinar emas kan. First time tengok emas, shilling emas. Bukan macam barang emas tu. Beza. Jadi masa tu harga 1 dinar dijual RM800. Sebagai student yang umur tingkatan 1, RM800 tu kecil besar. Oh. RM800 tu kecil besar. Perempuan. Besar tu bagi besar kan. Jadi saya tangguh lah. Saya tak jadi beli. Saya tangguh sampailah tahun 2016 bila berlaku satu krisis di satu institusi kewangan lah. Saya tak boleh sebut nama. Jadi bila berlaku satu krisis tu, kita sebagai pendeposit apa yang kita fikir? Pasal duit dalam bank lah. Nak buat keluar lagi lah. Nak buat keluar lagi duit lah. Sebab institusi tu dah masalah kan. So bila jadi macam tu, mak saya dia ada sedikit saving. Jadi dia just alihkan daripada bentuk duit kertas tu kepada bentuk emas. So automatic dapat free dealership. So beli emas dekat Fabigo ni, kalau kita beli, kita ada duit contohnya RM10,000. Kita tukar pada emas RM10,000 tu semua tukar dalam bentuk emas. Tak ada yuran, automatik dapat dealership. Itu bagusnya dekat Fabigo. Sebab start pada tu lah, saya pun mula simpan emas dengan 0.5 gram. 0.5 gram ni kecil je. Tak besar dalam contoh ini 1 gram. So 0.5 gram, dia half daripada tebal dia half tadi. Jadi saya start saving dalam 150. Kemudian start pada tu lah baru saya start belajar, saya start mengkaji tentang emas lah. Saya simpan sikit-sikit masa tu saya matrikulasi. Saya dapat elang, saya guna duit elang tu untuk beli emas. So bila elang matrikulasi sebulan dalam 200.5, saya simpan lah 1 bulan 1 bulan. Itulah sebabnya kenapa saya mula minat tentang emas lah. Dan kenapa saya terus menyimpan emas, satu nanti kita akan sentuh lagi, ada lagi kot mungkin lagi detail nanti kita akan go dia lah. Okey, terima kasih Aiman. Satu introduction yang sungguh menarik sebab muda-muda dah bertindak walaupun masih lagi muda pada masa tu dah buat emas. Dengan cerita emak pun beli emas je. Ini satu keluarga ke? Ya, satu family. Satu family buat emas. Satu family ada simpanan emas. Dia ada dua beza. Seorang penyimpan emas, seorang lagi dealer emas. Dealer emas ni peniaga emas lah. Satu family saya simpan emas tapi tak semua jadi dealer. Ada yang jadi dealer semata-mata untuk simpanan dan kita akan dapat diskaun ataupun insentif, maksudnya beli emas pada harga murah lah. Tapi tak buat bisnes. Yang buat bisnes saya seorang. Tapi yang dapat dealership tu ramai. Saya, abang saya, kakak saya dengan mak saya. So 4 orang dealership sebenarnya. Tapi saya seorang je yang fokus educate orang tentang emas lah. Itu sebab sikit lah. So, okey, nak tanyalah pada Rahman. Kita tahu emas ni dia bernilai, tetapi ada orang masih tak sedar berkenaan emas dan kepentingan untuk menyimpan emas sebagai kalis inflasi dan sebagainya. Jadi, apakah kesedaran yang Rahman rasa boleh kita kongsikan kepada para penonton di luar sana? Okey, sebenarnya emas ni sebenarnya macam ni. Sebelum saya pergi pada topik sepadan emas, suka saya sebutkan, saya bila saya bagi talk, saya bagi seminar, saya bukan cakap emas stand alone. Biasanya saya akan kaitkan dengan kewangan lah. Sebab saya pun student jurusan kewangan. Jadi saya bukan cakap tentang emas stand alone. Biasanya saya akan cakap tentang bagaimana emas boleh menjadikan kewangan kita bertambah lebih baik. Jadi saudara Muhammad, kalau kita belajar dalam kewangan, asas pertama ataupun sebelum kita bercakap tentang kewangan, kita kena define dulu apa itu maksud kekayaan. Ini penting. Sebelum kalau kita tak define, selesai dulu tentang definisi kewangan tu, tak boleh lebih detail lah. Jadi bagi saya definisi kekayaan bagi orang lain kebaikannya adalah tentang pembelajaran. Contohnya dia nak pergi umrah. Jadi dia punya matlamat kewangan dia tu untuk simpanan untuk pergi umrah. Kan? Contohnya dia nak beli rumah. Jadi matlamat kewangan dia tu adalah nak pergi nak beli rumah. Okay? Tapi bagi saya dan bagi apa yang saya belajar daripada guru kewangan saya, setiap kita mesti ada impian satu hari nanti kita tak bekerja pun kita ada duit. Betul tak? Kan? Tak bekerja ada duitnya dalam istilah kewangan dia panggil sebagai financial freedom ataupun istilah mudahnya untuk orang kebanyakan adalah kencing. Jadi setiap orang kita mesti ada matlamat financial freedom tu.
Tapi sebelum kita nak berbicara tentang financial freedom, asas pertama dalam kita nak bina kekayaan adalah menyimpan sebahagian pendapatan setiap bulan secara berdisiplin. Itu asas. Maksudnya kalau tak boleh menyimpan, confirm takkan kaya. Jadi bila kita bercakap tentang emas, saya selalu share macam mana emas boleh bantu untuk kita capai checkpoint pertama dalam kewangan, iaitu cash flow positif, aliran tunai positif. Macam mana emas boleh membantu. Dan juga apa kepentingan emasnya, sebenarnya sebenarnya manusia ni secara fitrahnya memang sukakan emas. Kalau saya bagi Muhammad 1 gram free, Muhammad nak tak? Mestilah nak. Confirm nak kan? Cuma dia agak skeptik nak menyabuk emas sebab kita nak beli emas kena keluarkan modal. Jadi antara sebab lain juga kita mesti faham tentang kepentingan emas ni. Saya suka sebutkan tentang kaitan emas dengan duit kertas, dengan duit yang kita pakai. Jadi sekejap saya nak tengok sebab nanti takut termasuk topik lain. Sekejap saya nak boleh. yang kenapa emas. Okey, kepentingan emas, kita kena faham tentang saya nak tanya, Muhammad pernah dengar tentang Bretton Woods? Pernah. Pernah dengar? Perjanjian Bretton Woods. Perjanjian Bretton Woods. Tahun 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 apa? 70 ataupun 80 kot. Lebih kurang tu. 19, di perjanjian tu dibuat 1944. 44. Perjanjian tu dibuat 1944. Nixon kan? Betul, Richard Nixon. Perjanjian tu tahun 1944, iaitu selepas Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua ataupun pertama, Perang Dunia Pertama tak silap saya. Selepas Perang Dunia Pertama, jadi seluruh negara besar ni lepas perang, 44 buah negara berkumpul. Sekarang ni kita nak urus niaga antarabangsa, kita nak pakai duit apa? Kita nak pakai, contohnya Malaysia, nak urus kita Malaysia nak urus niaga dengan Thailand, nak pakai duit apa? Nak pakai duit Malaysia ringgit ataupun duit Thailand baht kan? Jadi semua pemimpin ni last kali decide untuk jadikan US sebagai mata wang antarabangsa. Maksudnya kalau kita nak berniaga dengan Saudi, kita tak boleh pakai Riyal ataupun tak boleh pakai Malaysia ringgit, tapi kita pakai US dollar. Jadi itu start duit kita disandarkan kepada emas. Nak keluarkan 1 ounce iaitu 1 ounce emas siling seberat 31.1 gram, kita kena bayar, kena tukar jadi $35. Ini kalau ada PowerPoint senang sikit faham. Jadi saya explain je lah. Jadi start daripada tu, kita semua dunia terpaksa setiap kali negara nak keluarkan duit kena ada backup emas. Maksudnya masa tu sistem duit tu mewakili voucher saja bagi mewakili kertas. Duit yang sebenar adalah emas. Itu tahun 1944. Tapi selepas tahun 1971, bila US berperang dengan Vietnam dengan sangat lama, lebih 15 tahun tapi tak pernah menang. Kecuali dalam cerita Rainbow saja kita boleh lihat US menang dengan Vietnam. Jadi lepas perang, US habis duit dengan sangat banyak. Last kali Presiden Richard Nixon tu buat decision untuk putuskan hubungan US dollar dengan emas. Maksudnya start daripada tu US boleh cetak banyak mana pun duit yang dia suka. Dah tak ada kena-mengena dengan emas. Sejak daripada tu barulah harga emas naik. Maksudnya siapa faham tentang kepentingan duit tentang kaitan emas dengan duit kertas ni, sebenarnya kita simpan emas duit tak habis. Tapi kita simpan emas adalah kita simpan duit yang asal dari tu. Okay, duit tu sebenarnya tak ada nilai. Duit tu macam kita cakap inflasi. Inflasi tu berlaku selepas duit tu dah dipotongkan hubungan tu daripada emas. Faham Jadi bila kita faham tentang kepentingan, kita faham tentang hubungan nanti, baru kita faham, aku beli emas sebenarnya aku simpan duit. Bukan berhabis duit. Itu ramai orang silap faham. Bila kita faham ni, baru kita tahu nak letak mana satu priority, keutamaan. Okay? Ilmu kewangan tu satu, ilmu kaitan duit, kaitan emas dengan duit kertas tu satu. Bila kita faham emas tu adalah duit, confirm kita akan tak fikir lagi lah tentang harga emas naik ke turun tu, sebab emas tu sendiri adalah duit. Okay? Next soalan. So, saya tertarik lah dengan kata-kata Rahman tadi. Rahman kata kita beli emas ni bukan kita menghabiskan duit, tetapi kita menyimpan duit sebenarnya, duit yang sebenar. Betul tak Aman? Sebenarnya emas ni duit yang sebenar yang dilupakan oleh kita semua, disebabkan kita sekarang ni guna duit kertas yang pada hakikatnya duit tu fiat money. Fiat money, betul. Fiat money langsung tidak ada nilai. Jadi selaku mahasiswa, bagaimana kita nak bermula untuk kita simpan emas ni? Kita belajar dalam kelas, kita belajar dalam dengan pensyarah ada beritahu, saya dah belajar Islamic Financial,
emas ini merupakan mata wang yang sebenar. Jadi untuk bermula itu bagaimana? Saya pernah bermula dahulu. Semasa saya tahun 2015 saya ada beli emas. Ni ada emas ni 1 gram. Oh, Nampak tak? 1 gram. 1 nampak. gram emas. Ni saya beli 1 gram emas lagi. Bagus. Ni 1.4 dinar. Jadi saya hanya beli ni saja tak konsisten. Disebabkan kesedaran saya hilang. Macam tahun 2015 ada spekulasi mengatakan bahawa mata wang dolar akan jatuh dan sebagainya. Jadi saya pun cepat-cepat macam keluarkan duit dan beli emas simpan sebagai kalis kepada satu subprime time tu ada masalah ekonomi yang sangat mencabar juga pada tahun 2015-2016. Jadi saya pun membeli emas-emas ni sebagai kalis segala masalah ekonomi tersebut. Walau bagaimanapun kita ni kan mahasiswa, kita bergantung pada beasiswa dan sebagainya. Jadi nak membeli secara konsisten tu tidak dapat dicapai. Jadi bagi Rahman sebagai seorang mahasiswa, bagaimana Rahman nak istiqamah dalam membeli emas ni? Kalau public gold dulu ada RM100 sebulan. Sekarang masih ada. Sekarang saya tengok harga emas sekarang dah 200 1 gram. Jadi macam mana tu? Okey, sebenarnya bagi saya siapa yang nak konsisten tentang emas, yang pertama mesti mula dulu simpanan emas. Contohnya Muhammad dah mula, bagus. Kemudian lepas dah mula, kita kena keep tambah knowledge tentang emas. Jangan duduk diam. Okey? Bila kita ada ilmu, kita tahu apa mana satu prioriti yang penting, dan bila kita ada ilmu untuk simpan emas, kita tahu apa yang kita buat. Masalah ramai orang simpan emas, ramai sebenarnya orang simpan emas especially ketika harga emas sangat agresif. Especially tahun 2013, 2014 sangat ramai orang simpan emas. Tapi lepas tu bila harga emas dah tak naik, harga emas dah mendatar, dia tak tahu, dia hanya simpan emas sebab harga emas naik. Jadi dia tak tahu apa selain manfaat emas lain pada kewangan, selain pada harga emas, beli harga rendah, jual harga tinggi. Jadi dia akan stop konsisten. Itu satu. Yang kedua, bagi mahasiswa, sebenarnya RM100 yang macam saya selalu saya tulis posting tu, RM100 tu kita beli dalam bentuk cash ringgit, kemudian convert masuk dalam akaun, kita dapat bahagi dengan harga per gram semasa. RM100 tu bukan 1 gram Contohnya harga sekarang 236. Sekejap saya buka website website Public Gold. Harga sekarang 234 1 gram. Jadi kalau kita beli 100 gram, dia akan masuk dalam akaun bahagi dengan 234, dia akan dapat 0.4274 gram. Jadi boleh simpan sikit-sikit lah. Macam saya pun tak setiap bulan saya simpan 1 gram. Ada bulan saya simpan RM100. Ada bulan kalau dulu saya simpan 2 gram. Dan maksudnya kita konsisten lah. Dan yang pentingnya untuk konsisten menyimpan, konsisten beli emas ni sebenarnya sama dengan konsisten menyimpan. Kalau mahasiswa tak boleh faham tentang kepentingan menyimpan, baru confirm dia tak akan boleh konsisten beli emas. Okay? Dan kenapa kita kena konsisten menyimpan ni, yang pertama pentingnya macam saya cakap tadi, kita kena ada matlamat kewangan. Jadi bila kita ada matlamat kewangan, contohnya nak financial freedom. Jadi setiap apa saja keputusan yang kita buat berkaitan kewangan, kita akan fikir, aku ada matlamat ni, kita tak boleh boros. Kalau siapa tak ada matlamat kewangan, confirm sebab tu yang berlaku banyak kebocoran duit, kebocoran wang, sebab dia tak ada matlamat. Contohnya kita dapat bulan gaji lah, kita sebut gaji bulan ni, ataupun mahasiswa, kami konti mahasiswa, kita dapat sebulan 500 ataupun 300 bulan ni. Bulan depan kita dapat lagi. Ataupun semester, kita dapat satu semester 2,000. Semester kita tak ada matlamat kewangan, semester depan aku dapat lagi 1,000, jadi buat apa kena simpan. Okay, nampak pentingnya matlamat kewangan tu. Bila kita ada matlamat kewangan, kita keep on tambah knowledge lah. Macam saya masih lagi tambah ilmu utama. Dan walaupun sebenarnya ada mahasiswa cakap tak cukup duit nak beli buku kan. Sebenarnya bagi mahasiswa di Universiti Utara Malaysia khususnya, kita boleh manfaatkan fasiliti perpustakaan Sanabaya yang kita ada tu. Saya banyak baca buku yang saya pinjam daripada perpustakaan Sanabaya tu. Dan dekat situ saja pun buku emas dah ada hampir 10. Untuk expert dalam satu ilmu, pesan pakar kewangan Aziali, kita kena baca 10 buah buku tu yang kita nak expert. 10 buah buku. 10 buah buku. So, khas khusus untuk satu tajuk. Contohnya saya nak expert tentang kewangan secara general, saya kena baca 10 buah buku at least tentang kewangan. Jadi macam saya sekarang buku kewangan dah lebih. Cuma tentang emas
baru saya baca dalam 8 buah buku sebab buku dekat Surabaya tu banyak buku luar negara, dia banyak tebal dan English, agak rumit lah, agak detail. So 8 buah buku lagi 2 buah buku, kita boleh dikatakan 20% yang terpandai tentang topik itu. Okay, jadi keep on baca buku. Selain baca buku, kalau ada engineer yang kata tak minat style belajar bukan melalui buku, kita boleh tonton melalui YouTube. Saya pun ada sendiri, saya punya YouTube channel, Rahman Ismail Studio, dan juga ada guru rumah saya, Encik Zulkifli pun ada YouTube channel dia. Banyak sebenarnya ilmu yang kita boleh belajar kat YouTube. YouTube ni sebenarnya Universiti Muda Halih. Okay? Ya, betul. Okay, itu dan juga kalau bagi yang suka dengar macam rakyat Malaysia, dia lebih prefer seminar. Kalau kita perhatikan seminar-seminar tanah kan, berpusu orang pergi kan. Padahal ilmu seminar kat tanah tu ada dalam buku kebanyakan lah. Macam seminar bisnes, contohnya saya tak boleh sebut lah seminar bisnes apa-apa, sebenarnya ada dalam buku. Tapi rakyat Malaysia suka seminar. Jadi kalau nak belajar tentang emas melalui seminar, boleh lepas habis PKP ni boleh datang seminar yang Public Gold anjurkan. Setiap branch ada seminar setiap minggu. Setiap minggu Public Gold ada seminar di setiap branch. Contohnya macam saya di Alostar, saya bagi habis 2 minggu je lah. Lagi 2 minggu delay lain lah. Okay, keep on tambah ilmu. Siapa yang ada ilmu, dia akan beli emas dengan konsisten dan dia akan beli emas dengan banyak. Tak kira harga emas naik ke harga emas turun ke, confirm dia akan beli emas. Sebabnya apa? Siapa yang tak ada ilmu tentang emas, harga emas naik, apa dia akan fikir? Harga emas naik, apa yang akan fikir? Mahal lah. Mahal lah, tak belilah. Contohnya hari ni harga emas 234. Okay, ni ada laptop kat saya ni, harga emas 234. Jadi hari ni dia beli, hari ni dia tangguh nak beli. Esok pun boleh tengok. Okey, sekarang hari ni dah 236, dah naik RM2, semalam 234. Jadi dia akan menyesal tak beli masa harga murah. Contohlah bagi yang tak ada ilmu. Jadi dia beli sekarang, dia beli 236. Tiba-tiba esok, lepas dia beli, esok harga emas turun 232. Dia susah hati juga sebab apa? Sebab dia dah murah. Dia beli masa dah murah. Dia beli masa mahal. Jadi dia always susah hati sebab dia tak tahu apa yang dia buat. Tapi bagi siapa yang ada ilmu tentang emas, harga emas naik, dia happy sebab apa? Nilai emas yang dia simpan dah bertambah. Kalau harga emas turun, dia happy juga sebab apa? Dia dapat peluang untuk beli harga yang harga barang yang mahal pada harga yang lebih murah. Jadi itu yang pentingnya ilmu. Bagi saya, untuk siapa yang nak faham tentang emas, saya syorkan beli dan baca buku yang ditulis oleh guru rumah saya ni, buku Wang Emas tadi Wang Emas, boleh dapat dekat mana-mana kedai buku seperti Popular dan Kinokuniya. Bagi saya, siapa yang especially penyimpan emas di Malaysia yang tak baca tentang buku ni, dia belum faham apa itu emas. Okay? Especially yang masih risau tentang harga. Kalau siapa beli tentang siapa yang baca buku emas, buku ni, sebelum dia baca mungkin dia takut nak beli emas. Tapi lepas dia baca, saya berani jamin dia takut tak beli emas. Sebab dia tahu apa itu emas. Okay? Itu jawab soalan lah. Sangat-sangat menariklah kupasan daripada Saudara Rahman tadi. Dan saya amat tertariklah dengan kata-katanya. Yang pertamanya, bila emas naik, itu ialah tanda nilai emas yang disimpan itu naik. Kalau emas turun, maksudnya itu peluang untuk dia membeli dengan lebih banyak lagi. Dan saya teringat bila Saudara Rahman bercakap mengenai menyimpan. Baru-baru ni disebabkan oleh kes COVID-19 ini, ada satu survey dibuat dan survey itu mendapati bahawa 75% rakyat Malaysia tidak menyimpan duit yang sepatutnya ada untuk menampung diri dan keluarga ketika krisis. Ini satu perkara yang membimbangkan. Jadi bila ada rakyat Malaysia ataupun viewers sendiri, kalau dia hari ni dia nak mula menyimpan and hari ni dia tengok pula live kita pada malam ini, apakah Rahman nak nasihatkan? Bagaimana, adakah patut dia simpan duit kertas ataupun simpan duit emas? Jadi boleh Rahman berikan galakan ataupun bagaimana ni? Okey, yang pertama sekali, asas dalam pelaburan, tuan-tuan ataupun saudara-saudari, bacalah mana-mana buku kewangan. Asas sekali sebelum kita nak melabur, tak kisahlah buku pelaburan emas, pelaburan hartanah, unit trust, pertama sekali pakar-pakar pelaburan dan guru-guru kewangan sarankan kita mesti ada dana kecemasan. Macam yang saudara Muhammad cakap tadi lah. Kita macam survey yang Malaysia baru-baru ni buat, Malaysia 75% tak ada simpanan kan? Tak ada simpanan. Tapi sebenarnya survey ni tahun 2017. Survey dah dibuat oleh Bank Negara Malaysia.
2017-2018 mendapati 75% macam Muhammad cakap tadi. Kemudian satu lagi survey dibuat oleh KWSP, 7 daripada 8 manusia ataupun populasi di Malaysia tak ada simpanan kecemasan walaupun jumlah RM1,000. Ini KWSP. Kemudian tahun 2019 sangat menggerunkan. Gaji banyak, 10,000, 20,000 sebulan, 5 angka, tapi simpanan RM1,000 ada yang belum ada. Kemudian tahun 2019 meningkat kepada 90%. Rakyat Malaysia tak ada dana kecemasan walaupun berjumlah RM1,000. Maksudnya sebelum kalau ada viewers yang berminat nak menabung simpan emas, pertama sekali yang saya akan tanya, saat krisis macam ni, kalau nak simpan emas pun sangat perlu, kita perlu berhati-hati. Contohnya macam saya ada simpanan emas, nak keluar sekarang nak jual emas agak susah sebab tak banyak kedai emas buka. Walaupun emas tu aset saya tapi kita susah lah nak jual dari sudut kesihatan tu. Lebih baik simpan cash. Dan berapa banyak simpan cash? Pakar-pakar sarankan 3 ke 6 bulan dana kecemasan. Maksudnya 3 ke 6 bulan dana kecemasan berjumlah 3 ke 6 bulan pendapatan. Contohnya gaji kita RM2,000, kita kena ada simpanan at least RM6,000 ke RM12,000. Lepas tu yang lebih tu baru boleh investment. Tapi kalau tak ada juga, saya letak syarat minimum RM1,000 dana kecemasan dah cukup. Sebabnya apa? Sebab ada orang bukan dia tak usaha untuk menyimpan, dia dah usaha dah. Contohnya bulan ni disimpan RM500. Dia target 10 bulan sepatutnya ada RM5,000 kan. Bulan 500, 10 bulan RM5,000. Tapi biasanya bulan 10 ada tak RM5,000? Tak ada. Tak ada. RM1,000 kadang. Sebab apa? Sebab kita simpan disiplin setiap, kita disiplin simpan setiap bulan. Tapi kita juga disiplin korek balik. Kita simpan sikit-sikit, sekali keluar banyak. Contohnya simpan RM500. Sekali keluar tiba-tiba dalam bank kita cek ada baki RM2,000. Kita keluarkan balik. Ini masalah biasa, ramai orang. 8 ke 10 manusia tak boleh simpan duit. Ini kata guru bisnes Brian Tracy 8 ke 10 manusia tak boleh simpan duit di tas. Jadi solusinya, daripada kita tunggu, kita ada RM1,000, daripada kita tunggu nak cukupkan dana kecemasan 3 bulan pendapatan tadi, lebih baik kita jadikan emas sebagai simpanan untuk dana kecemasan. Sebabnya apa? Sebabnya emas adalah kalis boros. Ini memang fitrah kita. Kalau kita naluri kita, manusia, emosi kita terhadap duit adalah kita nak belanja. Contohnya kita simpan dalam mesin ATM RM1,000. Kemudian kita selalu cek baki dekat mesin ATM kan. Apa jadi? Kalau selalu cek baki, makin cepat bocor. Mudah bocor. Tapi kalau emas lain, naluri kita pada emas adalah kita nak tambah, nak kumpul, nak simpan. Kalau ada edisi 1 gram ni nak tambah edisi lain pula. Ada 1 gram nak kumpul bagi dia 10 gram. Itu bagusnya simpan emas. Dan emas juga sebenarnya adalah cash. Kata guru saya, emas juga adalah cash. Sebab kita boleh dapatkan, kita boleh lebih cair lah berbanding kalau tanah mungkin kita kena tunggu 6 bulan belum tentu lagi kan. Boleh jual tanah kan, rumah kan. Tanah pun sama. Tapi emas tak. Emas dalam tempoh 30 minit. Kalau waktu biasa bukan gawat, waktu bukan PKP, dah boleh tunai. Itu saya punya pendapat lah. Bagi siapa yang nak mula, pastikan ada RM1,000 untuk yang bekerja, pastikan ada 3 bulan dana kecemasan. Kalau tak ada juga RM1,000 dana kecemasan. Kalau tak ada juga, lebih baik simpan dalam bentuk cash dulu. Contohnya orang yang dah bekerja, moratorium yang Bank Negara Malaysia bagi tu manfaatkan untuk simpan cash. Sebab apa Bank Negara Malaysia bagi moratorium 6 bulan? Sebab nak suruh siapa yang tak ada dana kecemasan, korang kumpul dana kecemasan, cash banyak-banyak untuk hadapi saat yang gawat. Sebab kalau kita tengok banyak pakar-pakar kawangan di barat, dia ada buat satu macam gambar rajah lah. Kita nampak coronavirus ni macam satu krisis kan. Dia macam gambar rajah ombak kan. Tapi belakang tu ada ombak lagi besar, iaitu financial crisis. Jadi itu sebab Bank Negara bagi sampai 6 bulan. Kalau ikut logik PKP tak logik 2 minggu, 4 bulan je kan, 4 minggu je kan PKP. Tapi moratorium Bank Negara bagi sampai 6 bulan. Dan banyak juga TNB contohnya 3 bulan, maksudnya ada something yang akan berlaku lah. So lebih baik kumpul cash, tapi bagi siapa yang selesa, yang ada cash at least 6 bulan ataupun lagi baik setahun gaji, cepat-cepat kumpul aset fizikal iaitu emas dan perak lah. Saya punya nasihat, kalau yang nak mula dengan RM100 pun dah okey lah. Start terus, jangan tunggu waktu perfect ataupun jangan kita betul-betul nak faham emas baru nak mula. Tak boleh sebab kita confirm takkan perfectnya. Okey, itu nasihat saya. Okey, tadi Rahman dia cakap pasal perak kan. Okey, kalau saya tengok di pasaran, harga perak lagi murah daripada harga emas. Jadi bagi mereka yang masih kurang wang tapi mereka nak menyimpan harta fizikal seperti emas dan perak,
Jadi bagaimana pasaran perak hari ini? Okey, perak ni kalau ikut sekarang perak ni pakar-pakar dia suka bandingkan perak dengan emas ni dari sudut nisbah. Kalau ikut perak punya nisbah dengan harga emas pernah cecah 1:14. Maksudnya kalau kita ada duit RM100, contohlah kita boleh dapat satu emas, tapi kalau kita ada RM100 kita boleh dapat 14 bahagian perak. Itu nisbah tertinggi. Tapi sekarang nisbah harga emas dengan harga perak 1:100 lebih. Oh. Maksudnya harga perak sekarang sangat under value. $14 per ounce. Maksudnya kalau siapa nak melabur perak, dia punya benchmark ataupun kita kena tahu tentang prinsip perak ni, pelaburan dia lagi long term berbanding emas. Kalau emas mungkin 1 ke 3 tahun dah boleh untung. Tapi perak 3 ke 5 tahun ataupun mungkin simpan untuk lagi jangka panjang 10 tahun. Dan juga perak ni bagus dia bagus dan juga risiko. Dia ada pros and cons lah. Bagus dia sebab dia 2 kali lebih volatile. Contohnya kalau harga emas naik 10%, perak boleh naik 20%. Tapi kalau harga emas jatuh 10%, perak jatuh 20%. Tapi dan juga perak ni siapa nak berlagu dia kena faham cairan lebih kurang lah banding emas. Sebab mana kita mudah jumpa kedai jual perak kan. Kedai jual emas banyak lah. Kalau nak jual perak biasanya kena jual balik di Kawal Dugul. Jadi kalau nak beli perak, guna duit yang betul-betul tak pakai untuk jangka panjang 3-5 tahun. Dan kalau ada duit banyak, beli silver bar terus. Contohnya 1 kilo. Macam mak saya dia beli 2 minggu lepas, dia beli 1 kilo sekitar 2,106. Hari itu sehari tu nak masa Federal Reserve Bank Negara US umumkan suntikan berjumlah 2.2 trilion. Masa tu ramai pelabur takut tentang krisis kewangan, banyak alihkan duit kepada precious metal, iaitu emas dan perak. Masa tu harga emas mak saya baru beli 2 hari lepas, hari ni dah untung. Itu maksud volatile je perak. Dan sekarang harga perak sama balik macam beli dulu. Itu volatile je perak. So kalau siapa nak beli perak ni dia kena tengoklah dia boleh tidur lena tak kalau dengan harga volatile macam tu. Tapi berbalik kan, kalau untuk setahun tak akan, saya jamin at least kalau 1 kilo tu daripada modal RM2,000, at least kalau 2 tahun ke 3 tahun dah boleh untung RM1,000. Maksudnya 50%. Mana pelaburan yang boleh bagi untung 50% dalam tempoh banyak tu kan. Itu perak lah. Dan juga kalau nak cakap pasal perak harga murah, bagi saya untuk public gold tak relevan atau realistik lah. Sebab kalau nak bandingkan modal, kita boleh mulakan simpan emas serendah RM100, perak pun boleh mula serendah RM100. Cuma jumlah berapa gram yang kita dapat itulah yang beza. Kalau beli emas RM100 dapat 0.4 gram. Kalau beli perak dapat 43 gram. Bagi orang yang kita yang biasa yang tak marah-marah ni mungkin kita dapat lebih baik beli perak sebab murah kan. Tapi bagi siapa yang nak simpan duit yang banyak, contohnya RM100,000, kalau simpan dalam bentuk emas RM100,000 baru 500 gram. Sekitar besar, lebih kurang besar niat 500 gram. Tapi kalau perak RM100,000, 5 kilo besar ni darab dengan 10 ketul. So lagi mana mudah simpan? Emas lah. Emas lah. Itu bagi orang duit banyak. Tapi kalau orang terpulang lah, bagi saya prefer emas dulu. Dan pakar-pakar pelaburan sarankan kalau nak simpan perak boleh, tapi daripada nilai kita punya hard asset punya portfolio, ini daripada Jonathan Spine. Saya baca buku How to Profit in Gold, How to Invest in Gold ataupun Investing in Gold. Disarankan 70% emas, 30% perak. Maksudnya kalau kita ada RM1,000, RM700 kita invest dalam bentuk emas, RM300 kita simpan dalam bentuk perak. Itu kalau siapa nak melabur perak. Saya sarankan start dengan emas dulu lah. Okey, tadi kita dah menyembang pasal penyimpan emas dan juga tadi perak. Sekarang ni kita masuk ke pelaburan. Kalau kita melabur emas, berapa lamakah jangka masa untuk mendapatkan pulangan ataupun keuntungan sebenar-benarnya? Okey, bagi saya mudah je. Ini apa yang saya belajar daripada guru emas saya, guru emas. Dia punya benchmark mudah sebab ramai ejen emas, penyimpan emas dan juga ejen emas dan juga dealer public sendiri, dia suka spekulate harga emas. Contohnya harga emas sekarang rendah, dia suka spekulate, beli sekarang sebab dia nak kejar sale, yang tak ada ilmu, yang tak amanah. Dia akan beli emas sekarang sebab nanti harga emas akan naik, krisis. Bagi saya itu tak tepat, cara tak betul. Sebab tak ada mana-mana pakar boleh predik harga emas secara tepat. Tapi cara paling mudah untuk kita ambil prinsip untuk beli emas ni, kita beli emas tu guna duit yang kita agak-agak tak pakai dalam tempoh 1 ke 2 tahun.
Sebab apa harga emas dalam 1 ke 2 tahun. Harga emas dalam tempoh 1 ke 2 tahun dia ada naik turun. Tapi dalam tempoh jangka panjang iaitu 2 tahun ke atas harga emas saya boleh katakan confirm akan naik. Maksudnya apa? Contohnya kita beli harga emas hari ni, katakan kita beli harga emas harga paling tinggi, contohnya RM240 kan. Kemudian harga emas turun. Harga paling tinggi hari ni kalau bandingkan dengan harga terendah 2 tahun akan datang, confirm lebih tinggi. Faham kan? Contohnya kalau kita silap terbeli harga emas hari ni tertinggi pun, kemudian kita nak jual 2 tahun akan datang, saya boleh katakan harga emas confirm akan naik. Kenapa saya boleh katakan harga emas confirm akan naik? Saya nak tanya semua viewer, harga karipak agak-agak akan naik tak? Akan naik. Kenapa tahu harga karipak akan naik? Ada buat analisis teknikal harga karipak tak? Sebab inflasi. Tak ada. Sebab inflasi ya. Maksudnya di sebalik kenaikan harga karipak tu sebenarnya duit kita yang jatuh. Jadi kalau harga karipak, makanan asasi itu confirm akan naik, apatah lagi emas yang kita anggap barang bernilai kan. Kita jadi sebagai emas, sebagai contohnya Johan, pingat emas. Maksudnya emas yang anggap barang bernilai, tak mungkin harga emas tak naik. Cumanya naik turun dalam jangka pendek itu sebenarnya adalah bergantung pada spekulasi pelabur-pelabur dan juga biasanya United States lah, Amerika Syarikat lah. Ini semua spekulasi. Tapi dari sudut nilai emas sebenarnya kalau sebelum macam saya sebut tadi, antara US dollar dengan emas, belum emas diputuskan dengan US dollar, harga emas sebenarnya statik. Sebelum tahun 1971, sebelum Presiden Richard Nixon putuskan hubungan emas dengan US dollar, harga emas tak naik dan tak turun. Maksudnya sebelum tahun 1971 tak ada khilaf pelaburan emas. Harga emas tak naik. Sebab apa? Sebab duit tu sendiri, duit dolar tu sendiri adalah emas. Dolar tu sebenarnya wakil untuk bagi mewakili duit sebenarnya yang emas. Jadi kalau siapa faham tentang konsep, emas sebenarnya tak naik. Tapi yang naik turunnya adalah duit kertas. Jadi kita boleh faham lah. Tak ada risiko yang sebenar untuk simpan emas. Yang penting kita beli saja guna duit yang agak-agak kita tak pakai dari tempoh 2 tahun ke atas, confirm akan untung lah. Terus benchmark. Tapi penting juga, kita tak tahu nanti akan sentuh ke tak. Jadi saya sentuh terus lah. Tentang kriteria untuk pelaburan emas. Sebabnya tuan-tuan, saudara-saudari kena tahu emas adalah bukan barang kawalan. Contohnya macam gula, beras itu semua barang kawalan kan. Ada harga silingnya, tapi emas bukan barang kawalan. Mana-mana penjual emas boleh jual harga emas berapa saja yang mereka nak. Dan bila kita beli emas, kita ada spread tau. Biasa dengar tak spread? Muhammad biasa dengar tak spread? Tak pernah. Tak pernah. Spread tu kalau susun nilai mungkin biasa dengar. Susun nilai. Susun nilai. Yang biasa kita sebut susun nilai tu istilah yang lebih tepat adalah spread. Maksudnya harga kedai emas jual, contohnya saya Public Gold jual kepada saya RM2,000. Kemudian saya nak jual balik dekat Public Gold berapa? Contohnya RM1,800. Jadi beza antara RM1,800 dan RM2,000 tadi itu dinamakan spread. Beza dia berapa? RM200. Jadi RM200 itu spread tu cara paling mudah kata kawan saya pakai emas, paling mudah nak faham spread tu adalah keuntungan kedai emas. Jadi sebelum kita nak beli emas, saya cakap untung ni tak semua emas, jenama emas untung. Sebab apa? Sebab emas bukan barang kawalan. Berbalik pada saya cakap tadi, emas bukan barang kawalan. Bila bukan barang kawalan, ada kedai emas yang spread dia sangat tinggi. Jadi saya punya prinsip untuk tempoh 2 tahun tu dah tak pakai. Sebab apa? Contohnya kedai emas ada yang dia punya spread 25%. Maksudnya harga purata kenaikan harga emas setahun lah. Dalam tempoh 18 tahun ni purata harga emas naik setahun 10%. Jadi kalau spread 25%, 20% balik modal lah. Spread 25%, harga emas 2 tahun dah naik 20%. Naik balik modal lah. 5%? Tak balik modal. 5% lah rugi 5%, masih rugi 5%. Itu pentingnya antara kriteria emas lah. Dia ada lain banyak lagi. Yang pertama harga murah. Itu kriteria pertama. Yang kedua spread mesti rendah. Spread dia keuntungan kedai emas ambil tu mesti sikit. Macam di Public Gold bawah 10%. So at least tahun kalau harga emas naik 10% pun dah boleh balik modal. Yang ketiga cawangan jual beli banyak. Yang keempat syarat beli balik tak cerewet. Yang kelima adalah jaminan beli balik. Maksudnya confirm tak kedai emas tu boleh beli balik emas. Sebab ada kedai emas dia jual emas saja kan. Saya tak nak sebut syarikat, ada kedai emas dia jual emas saja, mungkin emas dia jual murah tapi nanti kita nak jual emas balik. Dia cakap, staff tu akan cakap, oh maaf kami tak jual, tak beli emas, kami hanya jual saja. So jadi masalah kat situ. Maksudnya walaupun emas aset yang laku dekat semua tempat, tapi kita sebagai pemilik emas jenama tu, kita terpaksa jual dekat kedai emas lain pada harga jauh lebih rendah.
Sebab kedai yang jual emas dia akan jamin beli harga, kalau dia jamin beli emas tu dia akan jamin pada harga yang lebih tinggi lah banding kedai lain. Sebab dia sebab customer tu bagi bisnes kat dia. Itu pentingnya. 5 ciri tadi. Kalau nak tahu lebih detail nanti boleh minta lah slide kat saya adalah detail semua tu. Okey, itu saranan daripada saya lah. Guna duit yang agak-agak kita tak pakai dalam tempoh 1 ke 2 tahun, itu confirm saya boleh jamin at least balik modal lah walaupun tak untung. Okey. Saya kurang faham sikit yang pasal spread tu. SPREAD kan? Spread kan? Spread. Dulu saya ada baca juga apa benda lah spread ni. Spread ni macam menyebar kan. Oh kiranya masuk spread tu susut nilai lah maksudnya. Perbezaan harga kedai emas jual dengan harga kedai emas beli balik. Dia ada istilah buyback. Buyback tu bukan kita beli, tapi kedai emas tu beli balik. Sebab tu nama buyback. Maksudnya harga kita jual lah. So perbezaan tu margin spread, margin untung, spread tu perbezaan. So untung daripada hasil perbezaan itu masuk spread. Faham kan? Kalau contoh jadi kalau kita nak beli kita kena cari yang spread kurang 10% lah. Bawah 10% supaya kenaikan harga emas kurang 10% setahun tu, maksudnya 10 setahun pun kita dah boleh balik modal lah, tak perlu tunggu lama. Ada kedai emas yang sampai 30 ke 40%. Naya kita 4 tahun pun tak untung lagi. Okey? Faham. Itu tipsnya. So adakah itu sebabnya Rahman pilih Public Gold? Ke ada sebab lain? Betul. Salah satunya sebab mak saya dulu lah. Antara kalau ikut penyebab, macam saya cakap tadi, sebab krisis dalam satu sisi kewangan, jadi saya dah termula dengan Public Gold. Tapi apa yang menyebabkan saya kekal dengan Public Gold lah sebab tu. Saya boleh katakan Public Gold bukan Public Gold adalah pengeluar emas terbesar di Malaysia, tapi Public Gold bukan syarikat emas yang jual harga emas paling murah. Tak. Public Gold dijual emas harga padan patut. Berbaloi dengan apa survey yang ditawarkan, dia ada cawangan jual beli banyak. Nak jual mudah, terbuka sale pun boleh jual. Hatta kalau hijab emas Bank Negara, hijab emas ni maksudnya shilling emas official. Rakyat Malaysia sendiri, maksudnya yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia itu official pun, kalau kita nak, kalau dah terkopek emas tu, Maybank, pengedar sah untuk hijab emas tu tak terima balik emas. Okay? Macam tu sekali. Macam tu punya cerewet syarat. Tapi kalau Public Gold terbuka seal ataupun kita jumpa lah emas kat mana, katakan kita jumpa emas kat mana-mana, contohnya emas mentah ke, emas dari tanah ke, boleh jual kat Public Gold. Itu antara sebab kenapa ramai penyimpan emas di Public Gold masih konsisten simpan emas dekat Public Gold. Dan juga kenapa ramailah yang pilih Public Gold lah, bukan sebab dia ejen emas ataupun dia jual emas, tapi sebab pengalaman dia membuktikan Public Gold paling mudah untuk beli emas, paling mudah untuk jual emas, dan paling mudah untuk pajak emas. Itu penting. Mudah untuk beli, mudah untuk jual, dan mudah untuk pajak. Okey? Okey, faham. Jadi sekarang ini kita bergerak ke sesi soal jawab lah. So saya nakkan ada Q&A. Ada soalan? Ada soalan ni Ni daripada Fauzan Haikal, dia tanya macam mana dengan berlian? Kalau labur kepada emas sampai cukup satu jumlah, kita tukar ke berlian. Ni berlian pula, ni macam mana ni? Okey, berlian ni sangat berisiko. Sebenarnya kita ramai orang biasa, layman, kita nampak berlian ni macam balik untuk pelaburan. Sebab apa? Cuba cakap sebab apa? Sebab harga dia mahal. Sebab harga dia mahal. Contohnya harga 1 gram, contohnya harga emas besar ni, 20 gram. Besar ni kan. Kalau berlian besar ni, harga emas 20 gram besar ni sekitar 4,000. Kalau berlian besar ni mungkin puluh-puluh ribu kan. Jadi ramai tersalah faham, berlian nampak berlian ni bagus untuk pelaburan. Sebenarnya berlian tak bagus untuk pelaburan sebab harga berlian kita beli mahal, tapi spread berlian tu susun nilai berlian tu 50%. Oh, besar. Beli 40,000 jual 20,000. Tapi kita nampak macam bagus untuk pelaburan sebab dia high value item. Tapi untuk pelaburan tak sesuai berlian. Yang sesuai adalah precious metal dalam kategori metal logam. Antaranya emas, perak. Kalau kita baca buku Hard Money punya portfolio yang saya sebut tadi, dia ada lagi palladium, platinum. Tapi dalam konteks pelaburan emas di Malaysia, dalam konteks pelaburan di Malaysia, metal yang paling sesuai saya boleh cakap emas dia lah, yang fizikal. Yang kedua perak tu pun kurang sesuai sebab saya cakap tadi kecairan. Tak banyak kedai emas yang terima emas, apatah lagi untuk pajak. Untuk pajak setakat ni yang saya tahu hanya Public Gold saja boleh terima emas sebagai pajakan. Tentang pajakan ni tuan-tuan boleh pergilah dekat saya punya YouTube channel Rahman Ismail Studio, ataupun search nama saya Abdul Rahman Almi Ismail. Saya ada serang tentang pajakan. Pajakan ni bukan kita jual emas, kita kedai emas tak sama.
pajakan ni kita pinjam duit bercanggakan emas. So kalau kita nak invest perak, tak ada, saya boleh katakan tak ada kedai pajakan yang terima perak dekat Malaysia. Jadi kalau nak invest metal, invest emas dan perak saja. Itu saya punya nasihat lah. Untuk konteks di Malaysia lah. Kalau luar negara saya tak boleh sentuh lah. Okey. Dekat Rahman ada orang tanya soalan tak? Dekat saya tadi tak ada saya soalan. Saya cuma tanya soalan, kalau sebut tentang emas, apa yang biasanya audiens terlintas? Ada seorang reply, harga emas sekarang murah. Jadi saya bagi tahulah, memang betul harga emas murah. Kalau ikut harga semalam dengan hari ni, harga emas jatuh. Tapi kalau ikut 30 days, sebulan, harga emas naik. Dan juga kalau ikut seminggu, sebenarnya hari tu masa pengumuman, especially harga emas naik ni sebenarnya siapa yang faham tentang emas bukan satu news yang menggembirakan sebenarnya. Di sebalik itu ada satu berita yang buruk kan. Contohnya US, bila kerajaan US cucuk ataupun inject dia kita panggil dalam ekonomi tu fiscal policy kan. Di US inject 2.2 trilion, masa tu pelabur semua takut. Masa tu harga emas naik mencanak daripada RM229 per gram kepada RM249 per gram dalam masa sehari. Oh, banyak naik tu. Sehari naik 20%, RM20 per gram. Itu maksudnya kalau nak kata emas tu, sebenarnya emas tu dia pengimbang lah. Kalau harga naik pun okey, harga turun pun sebenarnya tak rugi pada penyimpan emas. Sebab di sebalik pada penurunan harga emas sebenarnya ekonomi kita improve. Di sebalik pada kenaikan harga emas, walaupun nilai simpanan kita bertambah, tapi sebenarnya something wrong pada ekonomi, tak bagus. Jadi ini ada soalan bawah ni. Ada soalan. Saya baca daripada Wan Khai. Boleh terangkan lagi tak pelaburan emas bulan RM100? Terima kasih. Okey, boleh. Sama-sama. Boleh. Kalau saya boleh terangkan tentang introduction lah. 100 tu sebenarnya kita beli melalui kaedah account emas gap. Dalam Publico ni ada dua kaedah. Yang pertama melalui GAP, iaitu Gold Accumulation Program, program pengumpulan emas, ataupun bahasa mudahnya saya panggil account emas gap lah. Yang kedua non-gap. Jadi kalau nak beli RM100 tu, kita beli melalui account emas gap. Duit yang kita transfer RM100, kita transfer dalam bank account Maybank Public Gold. Kemudian Public Gold akan terima receipt tu dan tukarkan daripada RM100 tu kepada gram emas. 0. berapa tadi? 0.4274 gram. Maksudnya dalam akaun emas kita tu, kalau kita simpan dalam akaun Maybank, CNB, dia ada tunjuk RM kan, cash berapa kita ada kan. Tapi dalam akaun emas ni dia tunjuk RM. Lepas kita transfer je, beli je, terus akan dalam akaun tu tunjuk gram. Okey? Faham So RM100 tu dalam akaun kita ada 0.4274 gram. Jadi kita tak ada emas fizikal lagi. Kita tunggu, kita kumpul lagi next month, kita bila ada duit kita top up, tak kisahlah esok ke, minggu depan ke, next month, bila-bila saja kita boleh beli. Sampai dalam akaun kita cukup 1 gram, maksudnya 3 kali top up dah lebih 1 gram, kita boleh keluarkan emas fizikal 1 gram. Contohnya ni emas fizikal 1 gram Nampak? Nampak. 1 gram. Dan ataupun kalau kita simpan lagi konsisten, kita boleh keluarkan item macam 20 gram macam ni. 20 gram macam ni, masih boleh keluarkan. So maksudnya kita boleh keep konsisten. Macam saya target mula saya simpan 1 gram. Kemudian saya kumpul, saya target item besar pula. Lepas item 1 gram, dia tak ada 2 gram lah. Dia terus 5 gram, ni kalau Bigo lah. Saya target 5 gram, kemudian saya target pula 10 gram. Jadi kita akan always konsisten lah. Nampak? Kita konsisten menyimpan setiap bulan, kita letak target 1 gram. Macam sekarang saya tengah letak target untuk kumpul 20 gram. Bila dah cukup 20 gram dalam account, keluarkan. Fizikal emas, jangan simpan dalam akaun emas. Sebab emas ni berbeza dengan duit. Duit makin kerap kita tengok, makin cepat duit bocor tu. Duit tu bocor. Tapi emas kita kena kerap tengok selalu. Kalau ada macam gold folder macam ni, hari-hari kena belek, hari-hari kena tengok. Makin kerap kita tengok emas tu, makin bertambah simpan emas kita. Itu sedikit tentang akaun emas gap lah. Kalau nak tahu lebih lanjut, Encik Wan Khai boleh PM saya lah. Nanti saya explain detail ada lah. Okay. Ada soalan lain? Jadi kepada penonton, kalau ada soalan lagi boleh tanyakan kepada saudara Rahman kita. Boleh tanya, jangan malu kan. Apa yang saya tahu tentang emas, tentang Publico, itu semua tak penting kan yang malam ni, sesi ni. Sesi ni untuk apa yang saudara-saudari nak tahu tentang emas. Jadi kalau ada persoalan, tanya je. Okay, tak kisah. Tentang emas ke kewangan ke boleh. Ada soalan? Kita buka dalam 5 minit kot. Ya. Siapa yang live? Boleh tengok live? Siapa yang live?
Oh, boleh Yang tengok. yang live boleh tengok ni. Yang live ni kalau ada persoalan boleh tanya. Jangan lepaskan peluang ni. Sebenarnya emas ni banyak soalan boleh tanya ni. Sebab Hmm. dulu saya ada beli emas ni daripada Bagus, laman yang web. start dah bagus. Konsisten ni. Cuma itulah saya tak kenal dulu public gold dan saya tak tahu pun ada account gap tu dulu. Seandainya lah saya tahu ada account gap tu Tahun bila dan start simpan? tahun 2015. 15. Oh, gap. Ah, Gap 2016 saya rasa baru ada. Oh, Saya memang itu. tak ada lagi masa tu. Gap baru. Itulah. And then betul lah apa yang Rahman cakap. Bila kita simpan emas ni 2 tahun akan datang, harga terendah dia akan jadi harga tertinggi 2 tahun yang dulu tu. Betul? Dia macam ruginya kalau aku tak Pelik kan? banyak lagi. Macam tu lah, faham. Saya faham sangat. Sama lah. Kalau saya pun ada yang start simpan 190 tahun masa saya mula-mula jadi dealer 2017. So tahun 2017, 2018, 119 tu 190 per gram tu tertinggi tau. Hari ni nak dapat 200 per gram pun payah. Betul. Kan? Hari ni dapat 210 per gram pun payah. Tapi maksudnya harga terendah tahun ni 210 ke 220 per gram lebih tinggi, RM20 lebih tinggi berbanding harga 2 tahun lepas. 2 tahun lepas mungkin kita rasa 190 mahal. Tapi tunggulah. Contohnya sekarang kita rasa RM240 per gram mahal. Tunggu 2 tahun akan datang, RM240, rugi, masa tu dah murah. Sekarang harga masa tu kita cakap mungkin sekarang harga dah RM300 per gram. Masa tu kita cakap RM240 murah. Maksudnya mahal atau murah harga emas bergantung pada masa kita. Harga yang murah selalunya adalah harga sejarah dan harga yang kita dah tak boleh dapat itu kita rasa murah. Okey? Harga emas always mahal. Ada satu soalan ni lagi. Ada soalan? Okey? Ya. Okay. Macam mana risiko kalau simpan emas? Kes pencurian dan rompak. Macam mana nak elak dari pencurian, kerugian? Okey, ini realistik sikit lah. Kita jadi realistik simpan emas. Kita mungkin kata simpan duit rugi kalau inflasi kan. Tapi simpan emas kalau kena risiko kena curi, kena rompak, kita rugi 100%. Okay? Rugi confirm 100% sebab sebenarnya kita hilang terus. Jadi risiko yang kita nak urus, nak simpan emas dia ada 2 cara. Kalau kita simpan contohnya item kecil macam 5 gram, 1 dinar, contohnya 1 dinar macam ni, item kecil ni simpan kat rumah tak ada masalah. Sebab emas ni kecil dia mudah sorok. Handphone kita, contohnya iPhone, yang harga iPhone contohnya harga RM2,000 pun kita selamba letak atas meja mamak, meja kedai makan mamak kan. Emas pun sebenarnya usually 100 gram, 5 gram tak ada masalah. Sama ada kita nak simpan dalam gold holder macam ni, sorok lah kat mana-mana. Kita cuma skeptik bila kita boleh simpan emas, memang kita akan takut. Tapi bila kita dah simpan emas, kita dah terbiasa tak ada masalah. Cumanya bagi item 100 gram boleh buat macam tu, maksudnya simpan dalam rumah. Tapi bagi item 100 gram ke atas, maksudnya 1 gram ni nilai dia RM23,000, agak berisiko lah. Itu saya syorkan untuk simpan sewa safe deposit box, safe box. Sama ada sewa dalam bank, bank ada beri perkhidmatan servis untuk sewa safe box ataupun sewa untuk syarikat swasta. Contohnya macam dekat Alostar ada syarikat safe box. Jadi kita simpan dalam tu setahun dalam 500. Berbaloi lah saving kita RM23,000, berbaloi lah kita invest 500 untuk kita tidur lena, tak payah fikir nanti kena rompak ke apa kan. Kalau kita simpan je 10 gram harga RM2,000, setahun kena bayar 500. Agak ralat lah, tak berbaloi. So kalau 100 gram ke bawah boleh simpan sendiri, sama ada simpan dalam gold holder ataupun saya simpan kalau 10 gram ke bawah saya simpan dalam dompet je. Macam mana 10 gram? Contohnya 10 gram bunga emas ni, saya simpan dalam dompet je, saya bawa ke mana-mana. Hatta saya jalan UM pun saya simpan 10 gram bunga emas macam ni. Ini tak ada seal, so kita boleh pegang direct Macam ni saya simpan dalam dompet je. So item bawah 10 gram tak ada masalah, bawah 100 gram tak ada masalah. Simpan dalam rumah, simpan dalam dompet. Kalau atas 100 gram baru saya syorkan untuk sewa safe box lah. Okay Rahman, saya tak ada takut. Jadi kesimpulan Rahman daripada sesi kita pada malam ni? Kesimpulan tuan-tuan, hari ni saya dah share saudara-saudari dan tuan-tuan dan puan yang tonton saya punya live malam ni. Hari ni saya dah share sedikit ilmu asas tentang emas. Sebenarnya banyak lagi ni, saya tak sentuh 20% boleh bersenat je. Tadi saya tuan-tuan dah dapat sedikit ilmu tentang emas. Jadi saya hari ni bukan nak fahamkan tuan-tuan everything tentang emas. Saya hari ni hanyalah pemberi inspirasi untuk tuan-tuan lepas ni explore lagi ilmu lebih lanjut tentang emas.
Lepas ni tuan-tuan, bagi yang belum, especially belum mula tentang emas, saya syorkan mula dulu walaupun serendah RM100. Itu sebagai proses pembelajaran. Bukan fikir nak untung dulu. Lepas dah mula RM100, lepas ni tuan-tuan explore lagi ilmu tentang emas, tonton video di YouTube channel saya, baca buku tentang emas dan juga hadis seminar. Jadi tuan-tuan anggap 1 gram ataupun RM100 pertama tu sebagai proses pembelajaran. Pentingnya untuk 100 gram ataupun rangka pertama tu adalah yang pertama sebagai benchmark harga emas. Contohnya tuan-tuan mula hari ini 1 gram RM234. So RM234 tu jadi benchmark harga kita. Kalau harga emas naik RM240 esok ataupun minggu depan, jadi kita dah ada benchmark harga RM234. Jadi kita akan rasa harga tu mahal, RM240. Harga masa kita beli tu, oh murah. Sebab aku pernah beli masa RM234. Ataupun harga emas kita beli hari ni RM234, katakan next time harga emas turun RM230. Oh, kita boleh tahu harga emas hari ni murah sebab aku pernah beli masa RM234. Tapi kalau kita tak mula simpan emas, kita tak ada benchmark harga emas contohnya RM234, harga emas turun lagi RM215. Kita masih rasa lagi mahal sebab kita tak ada harga benchmark nak rujuk tu. Kemudian dah turun bawah ni RM220 contohnya. Kita nak tunggu lagi turun RM210. Tiba-tiba kita tunggu harga emas naik. Susah hati juga sebab tak beli masa murah tu. Okey, itu pentingnya langkah pertama, 1 gram pertama ataupun RM100 pertama ikut bajet masing-masing. Untuk benchmark harga. Yang kedua sebagai mudah untuk kita faham naik turun harga emas, bila kita dah mula simpan emas, automatik kita akan alert tentang harga emas lah. Biasanya penyimpan emas ni 1 bulan pertama mesti ditengok harga emas, kalau ikut hari lagi sebab dia dah simpan emas kan. Dia alert. Yang ketiga lebih cepat faham lah, proses cepat faham tentang emas sebab bila kita dah simpan emas, kita dah rasa kita one of gold silver. Jadi bila nampak saja buku emas ataupun nampak saja video tentang emas, kita akan rasa attracted ataupun catchy kan, sebab aku dah penyimpan emas. So kita lebih motivasi lah untuk belajar ilmu tentang emas. Nasihat saya jangan tunggu masa nak perfect sebab tak ada pakar tentang emas selagi dia belum mula simpan emas. Atta Aziadi, pakar kewangan, dia rugi masa tahun 2006, dia rugi dulu dalam pelaburan emas. Lepas tu baru dia belajar, dan lepas dia belajar tu dia dah mula simpan emas. Kemudian dia belajar, lepas tu baru dia untung, dia jadi expert. Maksudnya tak ada yang siapa yang baca buku emas, mula buku kemudian tak mula simpan emas, dia expert tentang emas. Tak ada. Dia kena mula dulu hatta serendah 1 gram ataupun RM100, kemudian lepas tu baru kita belajar dan belajar. Okey, itu nasihat saya. Okay, jadi dengan kesimpulan itu tadi, maka tamatlah sudah sesi live kita pada malam ini. Terima kasih Rahman kerana sudi bersama. Terima kasih juga saudara Muhammad. Pada malam ini. Jadi kalau ada masa lagi kita akan adakan satu sesi lagi. InsyaAllah. Banyak kita cerita bersama Mas. Jadi terima kasih Rahman. Okey. Okey, kita jumpa lagi. Okey, kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Sekian, terima kasih. Ada beberapa soalan boleh tanya saya dan kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Okey, baik. Terima kasih. Jadi begitulah dia sesi live kita pada hari ini. Sangat menarik membincangkan tentang emas. Jadi bila kita dah ada ilmu, kita kena cepat bertindak dan kita perlu untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat pada hari ini. Jadi jangan risau, saya akan simpan live kita pada hari ini dan akan upload dalam Facebook dan YouTube. Jadi pastikan anda akses dan sebarkan kepada orang ramai. Jadi sekiranya saya ada tersalah cakap ataupun tersilap bicara, saya mohon maaf. Saya doakan agar live kita pada hari ini memperoleh mendapat manfaat daripada kita pada malam ini. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.